Assalamualaikum guys, welcome back. Minta maaf semalam aku tak sempat nak buat video sebabnya aku memang letih gila. Aku dalam flight nak ke Jepun, nak ke Tokyo. So alhamdulillah aku dah sampai. So sekarang ni aku dekat dalam train, aku tengah nak tenangkan fikiran aku. Assalamualaikum guys, welcome back. Ada pepatah daripada tokoh masyhur mengatakan, you either die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Berhenti kau cakap putih. Sepatutnya jangka hayat kerja menteri seorang ni dah tamat dah tahun lepas dan sepasti mungkin ramai yang akan respect pada beliau. Secara peribadi, aku rasa menteri ni adalah antara menteri yang cergas buat kerja, tapi untuk kata beliau menteri yang terbaik masih belum nampak lagi. Sejak permulaan pandemik sampailah sekarang ni, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin adalah antara mereka yang jadi perhatian sebab Khairy Jamaluddin adalah antara menteri kanan yang bertungkus lumus untuk menangani isu pandemik ni. Tapi segalanya berubah bila rakyat hanya didendangkan dengan alunan besen setiap hari dan janji yang sama sebelum kita semua terima dos lengkap sebanyak 2 kali, iaitu kalau kata lebih daripada 90% rakyat Malaysia yang dah pun lengkap dos, makanya kita semua boleh rentas negeri. Yang kali ni pula kalau kata 80% daripada rakyat ambil dos penggalak, makanya Decepticon takkan kacau kita. Itu antara benda-benda yang membuatkan rakyat bengang sebab seolah-olah rakyat Malaysia ni sebaya dengan iat. Senang nak kena game. Untuk rekod, aku tetap yakin yang besen ni boleh bantu kita untuk tingkatkan imuniti. Pandangan aku tetap tak berubah dan aku sangat bersyukur bila aku ambil dos penggalak. Aku rasa ni kali ketiga aku cakap, tapi tak apalah sebab ramai juga sebenarnya yang baru tengok video-video aku ni kan. Masa wife aku positif minggu lepas, waktu tu kami belum tahu dan dia memang sakit teruk. Sampai teruk lah, dia memang menangis sampai meracau. Akulah yang pergi tolong lap badan dia, kesat air mata dia dan juga peluk dia. Cik, wah, saja je kena beritahu dekat ex aku. Aku ni suami penyayang. Rugi korang tak kahwin dengan aku. Alhamdulillah, aku negatif dan dapatlah aku jaga anak aku. Tapi bila kerap kali dihambatnya rakyat untuk dapatkan dos penggalak, aku pun tertanya juga. Sama macam persoalan daripada Ustaz Husam. Kita rakyat bukan bodoh Pak Long oi. Sini hampa awak masuk berapa komisen hampa sapu. Kalau kita satu orang kenal dengan tokek kedai, tokek satu pasar raya, dia ni ada produk kawan kita ni, dia kata, Din, hang tolong ejeh zat aku, produk aku masuk pasar raya tu. Kalau hang boleh ejeh masuk, aku bagi lagi komisen kat hang. Tu baru ejeh kopi masuk dalam pasar raya, ejeh vaksin masuk dalam negara, bukan tak ada komisen. Tanya, bukan tuduh, tanya. Lepas tu duk pergi buat tu pusat pemberian vaksin mega tu, PPV tu, sewa stadium cucuk. Tak cucuk ni duk buat persiapan tempat, duk manage tempat tu. Syarikat siapa yang dapat? Nak beli peti, nak simpan vaksin, syarikat mana dapat projek tu? Awak tak manfaat klinik-klinik desa yang duk ada. Awak tak manfaat masjid-masjid yang duk ada dalam kampung ni. Yang nak kena pergi sewa stadium apa, tak apa, kita taat. Dulu kata dua ya, rakyat tak mau ambil Sinovac, dia kata tak apa, saya akan cucuk Sinovac. Lah, kena buh nombor 3. Siapa tak buh? Mas Sejahtera tak jadi lengkap. Apa ni? Dan ini kenyataan daripada Ustaz Husam pasal Menteri Kesihatan kita. Live malam ni, tolong kerat video ni, sampaikan kepada Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia. Saya punya pandangan, Menteri Kesihatan Malaysia ni tolong tukar. Tak boh orang politik pun tak apa, lantik mana-mana doktor pakar yang betul-betul pakar, bukan pakar. Bagi satu jawatan senator kat dia, tolong lantik letakkan sebagai Menteri Kesihatan untuk mengawal ni, bukan orang politik. Pergi hantar dia ni balik Remau, suruh dia duduk Remau sangat-sangat. Pergi lantik ni, mana-mana doktor pakar dalam Malaysia ni, tak ada doktor pakar ke tuan-tuan? Kita pun tak tahu ketua pengarah kesihatan Malaysia ni dulu rakyat cukup sayang kat dia. Lah rakyat cukup maki, kita pun tak tahu pasal apa. Dia tak bagi orang pergi parlimen. Oh tak selamat, tapi dia pergi mesyuarat di parlimen. Dia tak tahu lah kot dia pun kena asak kerana orang politik pun, kita tak tahu lah. Pergi ambil doktor-doktor yang betul-betul ni, letak dalam tu, suruh dia ni betul-betul, hang jangan duk fikir politik apa. Hang ni tak ada duk tanding parlimen, hang tak ada duk tanding apa pemilihan parti. Kami nak hang ni, kalau kabinet baru pun hang tetap Menteri Kesihatan, kawal COVID ni betul-betul. Orang politik dia kok mana pun dia nak fikir masa depan politik dia tuan-tuan. Dia bukan nak fikir kita. Pada aku tak setuju sangat dengan pandangan daripada Ustaz Husam ni. Kejap. Mana okey. Cuba korang tengok kertas ni. Korang ibaratkan ini ialah circle pemerintah ataupun ahli politik yang ada dekat Malaysia. Contohlah, Khairy Jamaluddin letak jawatan. Kita buang bahagian Khairy Jamaluddin.
Masalah takkan selesai sebab Khairy Jamaluddin hanyalah secebis daripada pemerintah ataupun kerajaan dekat Malaysia. Aku lagi prefer kalau kata seluruh ahli politik ni letak jawatan dan bagi peluang untuk golongan muda untuk memimpin. Bila kita buang Khairy Jamaluddin, misal katalah memang senator yang ambil alih dan jadi Menteri Kesihatan. Percayalah, belum sempat lagi nama Menteri Kesihatan ni diumumkan, dekat hidung dia dah ada dah gelang besi dan juga dia bakal ditambat ataupun dengan bahasa mudahnya, bebet dah kena jerut. Kita masih lagi akan berdepan dengan keputusan dan tindakan separuh masak daripada para pemimpin yang sebenarnya ada tangan-tangan yang kawali politik ni semua. Sama ada dia rela ataupun secara paksa. Pendapat aku, ada baiknya Khairy Jamaluddin transfer pergi ke kementerian lain. Mungkin Menteri Belia dan Sukan sebagai contoh. Itu lebih sesuai dan lebih relevan dengan Khairy Jamaluddin berbanding dengan reputasi dia sebagai seorang Menteri Kewangan pula. Seorang Menteri Kesihatan. Bagi aku, Khairy Jamaluddin ni sebenarnya seorang pemimpin yang bagus dan banyak juga sebenarnya sumbangan dia kepada negara berbanding dengan ahli politik yang lain. Cuma mungkin portfolio sebagai Menteri Kesihatan ni tak sesuai untuk dia. Apa pula pendapat korang? Patut tak Menteri Kesihatan ditukar? Cuba korang share dekat bawah ni sebab aku nak baca. Dan akhir kata pepantun, naik motor tak ada lesen. Terkial-kial bertambah jam. Rakyat sakit cucuk besen. Pemimpin seronok cucuk ATM. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Salam dari Tokyo.